Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, kekalahan kekalahan Perikatan Nasional yang teruk di dalam pilihan raya kecil Dun Negeri memang luar biasa. Tapi setelah kekalahan pasti mau dicari puncanya. Okey, jadi banyaklah kawan-kawan yang sudah WhatsApp saya, sudah berikan pendapat punca-punca kekalahan. Punca kekalahan yang pertama ialah pastinya kerana Barisan Nasional menang. Of course lah, Barisan Nasional menang. Punca kekalahan yang pertama kerana Barisan Nasional berjaya memujuk semula penyokong-penyokong tegarnya dahulu untuk menyokong semula Barisan Nasional. Pertama. Kedua ialah penyokong-penyokong tetap Pakatan Harapan tidak ada pilihan lain kecuali memilih Barisan Nasional. Takkanlah dia mau sokong PAS pula. Ketiga, kemenangan seterusnya kerana ialah gabungan di antara undi daripada ahli UMNO atau penyokong UMNO ataupun bukan penyokong UMNO yang berada di atas pagar tapi sokong UMNO dan penyokong daripada Pakatan Harapan digabungkan, maka dia punya majoriti begitu besar. Seterusnya, saya fikir kekalahan mereka ialah kerana mereka punya ceramah yang kadang-kadang melampau-lampau, ingin menunjukkan bahawa kerajaan ini buruk. Kadang-kadang senjata boleh makan tuan. Kadang-kadang bila terlalu mencemu, bila terlalu memburuk-burukan, bila terlalu mau menunjukkan bahawa kaulah yang paling hebat, kadang-kadang itu makan diri. Seterusnya, mungkin kerana strategi Sanusi yang salah hal ini. Dia hentam PM10 dalam ucapan, bukan main kau lagi dia hantam. Akhirnya mungkin rakyat bosan dengan mainan hantam-menghantam ni. Sudah lapuk ini permainan hantam-menghantam. Seterusnya ialah mungkin kemenangan ini berpunca daripada semua orang asli yang menyokong, bukan semua tapi majoriti mereka menang besar Barisan Nasional di sana. Semua orang asli sokong. Seterusnya, orang Kelantan memang sudah bijak-bijak. Dari dulu durang bijak. Tapi mungkin terperdaya, bukan tertipu juga, terperdaya atau terpercaya dengan janji-janji manis ketika kempen. Tapi setelah berpuluh-puluh tahun nampak hasil pun tidak, akhirnya sudah mau berubah. Okey. Seterusnya ialah gabungan di antara dalam Perikatan Nasional BN dan juga PAS. Mungkin agak goyah kali ini. Mungkin kes-kes yang melibatkan bersatu di mahkamah juga memainkan peranan. Mungkin memainkan peranan sehingga rakyat melihat, kalau dulu cakap begini, jangan, tapi kenapa begini boleh pula. Begitulah. Okey. So, mungkin itulah sebab-sebabnya. Kemudian sentimen mau berubah itulah. Sentimen untuk mau melihat perubahan, sentimen untuk cuba dulu yang lain. Kemudian mungkin juga figura kuli Tengku Razali Hamzah juga memainkan peranan penting, kerana dia sudah lama berada di Gua Musang. Jadi mungkin orang mau lagi sebenarnya sokong dia, ya. Okey, so apa pendapat anda? Banyak lagi sebab yang lain, tapi mungkin itu antara sebab punca-puncanya. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sanusi letak jawatan. Wow, itu satu pernyataan yang cukup hebat, tapi itu sebenarnya pertanyaan. Setiap kali kalah saja PKR ke, Amanah ke, DAP ke,
Setiap kali kalah saja mesti adalah suara-suara daripada TikTok walaun kah, walaun tit kah, yang menyeru supaya ini letak jawatan lah, Anwar letak jawatan lah, si Anu letak jawatan lah. Apa kata sekarang? Kita minta untuk Sanusi letak jawatan. Bagaimana? Kenapa? Kenapa perlu Sanusi letak jawatan? Sebab kalau saya tidak silap, Sanusi ini adalah ketua dia ketua strategik, atau dia adalah ketua untuk pilihan raya. Dia perancang utama dalam pilihan raya untuk Perikatan Nasional dan PAS. Tapi kalah, teruk pula tu. Teruk betul. Walaupun dia berapi-api dalam ceramah, dia menghentam si PM10, menghentam itu, mempersoalkan ini, tapi rupanya itu penyebab kepada kekalahan kah? Adakah itu penyebab utama kepada kekalahan ini? Adakah Sanusi adalah penyebab utama kepada kekalahan teruk ini? Andai memang dia penyebab utama kekalahan ini, patutlah Sanusi letak jawatan. Sebab ini mungkin akan menjadi satu gelombang permulaan, gelombang baru permulaan untuk gelombang biru. Dulu gelombang biru, ingat. Sekarang gelombang hijau, tapi sekarang sudah tiada lagi gelombang hijau. Ini mungkin full stop, ini mungkin noktah untuk gelombang hijau. Bayangkan ramainya orang turun mengundi, orang sakit, orang sihat, semua turun mengundi untuk pastikan Barisan Nasional menang. Mesti ada sesuatu yang silap di sini. Kesilapan ini yang pertama perlu dipersoalkan, yang pertama perlu untuk ditanyakan ialah perlu dipertanyakan ialah Sanusi lah yang perlu dipersoalkan, dipertanggungjawabkan Sanusi lah. Jadi kalau Sanusi betul-betul mau letak jawatan, itu mungkin satu tindakan yang bagus. Itu mungkin satu tindakan yang bagus dari Sanusi. Jadi apa kata semua walaun untuk suruhlah Sanusi letak jawatan. Kan kamu juga dulu selalu suruh orang letak jawatan. Jadi apa kata sekarang suruh dia letak jawatan? Saya tidak mau suruh dia letak jawatan. Saya tidak mau dia letak jawatan, tapi secara timbal balik kenyataan politik, kalau kamu suruh orang letak jawatan, apa kata kamu suruh juga dia letak jawatan? Dan kalau dia letak jawatan, apalagi yang dia ada? Tiada sudah. Paling-paling kalau dia letak jawatan daripada PAS, dia tidak sudah boleh jadi menteri besar. Kalau dia sudah tidak jadi menteri besar, apalagi kuasa dia ada. Kesian. Okey, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah daripada presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang Bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah. Di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap, tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah. Mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau Bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi
untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keraguan-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup. Kalau Perikatan Nasional bubar, bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan bersatu rasanya. PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama bersatu dengan PAS. Yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama bersatu? Tiada juga. Jadi saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi, semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan ya. Tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir saya pikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau hampir 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah. Kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye bye.
Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Masihkah kamu ingat? Masihkah anda ingat? Masihkah kita ingat? Masihkah mereka ingat? Tak, apalagi ya. Pernah ada rasa cinta antara kita. Ini sudah tiada. Bukan itu yang saya mau nyanyi itu sebenarnya. Pernah nggak kita ingat bahwa ada keputusan pilihan raya yang pernah dibatalkan kerana apa? Rasuah. Kerana rasuah yang melibatkan parti yang dianggap hebat, dianggap bersih, tak ada masalah, semuanya okey. Tapi dubdap mengejutkan seluruh bumi. Tiba-tiba mahkamah menyatakan bahawa ya memang ada rasuah, ada unsur rasuah, dibatalkan. Harap-harap kali ini tak adalah pembatalan di PRK Dun Negeri kah, mahkota kah. Jangan main rasuah, tak baik. Sudahlah, berdosa. Kedua, kuasa yang kamu dapat itu bukan kuasa yang benar, yang betul. Tidak. Saya percaya kuasa yang diperolehi oleh wakil rakyat itu adalah mandat daripada Tuhan. Kalau dengan cara yang betul. Tapi kalau menang dengan rasuah, sudahlah menipu. Yang ditipu pula bukannya yang tipu manusia, tipu Tuhan sekali. Aduh, teruk. Kesian. Ini 2 kali jadi dosa nih. Apalagi yang dosanya orang yang diberi rasuah pun makan sekali rasuah. Apa dosanya? Aduh, join sekali. Yang akan kongsi sekali dosanya. Ini amat teruk lah tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Jadi harap-harap parti-parti, tak kiralah, hendak kisahlah siapa punya parti pun, sama ada parti kerajaan kah, parti bukan kerajaan kah, jangan main rasuah. Rakyat Malaysia pula yang pergi mengundi, kamu janganlah ambil rasuah. Aduh, ini kena pujuk sikit dengan tak berupa RM10 kah? Contoh kalau ada, harap-harap tiadalah kan. Saya yakin tiadalah. Ini baru kena sikit, kena pujuk sikit, kena rayu sikit, sudah lupa. Segala-gala sudah lupa. Jadi saya fikir rakyat Malaysia perlu untuk menjadi rakyat yang sudah matang lah. Matang maksudnya ialah yang betul-betul mau lihat kemajuan, perubahan di tempat anda. Okey, untuk kali ini secara khususnya untuk Dun Negeri lah dan mahkota, yang tidak lama lagi akan ada juga pilihan raya. Jadi orang-orang yang akan ambil bahagian dalam pilihan raya ini, kempen kah apakah, janganlah bagi rasuah. Jangan bagi rasuah supaya tidak dibatalkan. Okey? So, adakah anda setuju dengan apa yang saya kata? Kalau anda setuju, anda boleh tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya sudah sampai. Kita minum dulu. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, PRK Dun Negeri hari ini. Pertama sekali, saya ingin ucapkan kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional yang berjaya membentuk satu kerjasama yang padu
sehingga tak ada gaduh-gaduh. Begitu juga dengan calon daripada PHBN yang berjaya membuat kempen yang bagi saya okey lah. Okey, bagus. Okey. Dan of course tahniah jugalah kepada PAS dan Bersatu yang pun tak gaduh-gaduh sangat lah kan. Tak gaduh-gaduh sangat. Okey, ada keputusan terbaru yang agak mengejutkan bagi saya. Kerana Muhyiddin kata kajian menunjukkan di negeri, di Dengeri, setelah kajian dibuat kononnya ramai yang mau undi bulan. Mau undi bulan, mau undi lambang bulan lah. Lambang bulan tu iaitu Perikatan Nasional lah. Dia kata kajian itu menunjukkan bahawa mereka menang besar lah. Tapi lain pula dengan apa yang sebenarnya berlaku. Apabila saya memberikan satu kajian ataupun undian secara terbuka melalui channel ini, soalannya senang saja. Siapakah yang menang di PRK Dun Nenggeri? Kemudian saya berikan dua pilihan. Pilihan yang pertama PHBN, pilihan yang kedua ialah PN lah, PAS. Agak mengejutkan sebab ia bertentangan dengan apa yang Muhyiddin kata. Muhyiddin kata orang-orang sana nak sokong, mau sokong ini bulan. Tapi kalau yang kajian saya buat pula 76% daripada yang ambil bahagian dalam undian itu, 76% mahu menyokong ataupun memilih bahawa PHBN lah yang menang, bukan PN yang menang. Jadi marilah kita tengok nanti marilah kita tengok nanti siapa punya kajian yang mantap, yang menang. Mestilah kan orang-orang profesional yang menang nanti. Okey. Tapi Muhyiddin Yassin pun bukan profesional juga. Dia hanya agak-agak saja pun. Okey. Jadi pengkaji pun dia kaji secara data yang dikolek, lepas tu buat kajian, lepas tu kumpul data, analisis, barulah dia agak-agak inilah kesimpulan dia, ini yang menang. Akhirnya lain pula yang menang nanti. Okey, jadi bagaimana pula dengan anda? Apa pula pendapat anda? Siapakah pada pendapat anda, kata hati anda, siapakah yang menang di PRK Dun Nenggeri? Okey, jadi ramai rakan-rakan saya sana. Ada juga rakan-rakan di sana, rakan Maya, rakan lah yang ada di sana, yang akan sentiasa memberikan kita keputusan-keputusan semasa keadaan terkini, perkembangan terkini di sana. Okey, jadi dengan itu tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, nanti petang saya akan live. Kita tengok sama-sama siapa yang kena, siapa yang kalah, siapa yang menang. Dan yang nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi.